Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar cikgu harap semuanya sihat. Okey, hari ini kita belajar unit 4.3 iaitu penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Sebelum tu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan penuaian. Penuaian adalah aktiviti memetik, mengutip, memungut hasil tanaman yang telah mencapai tahap kematangan. Okey, itu keyword dia yang kamu kena ingat. Penuaian ni bermaksud memetik, mengutip, memungut hasil tanaman yang telah mencapai tahap kematangan yang dikehendaki. Okey, penuaian hasil. Okey, dalam penuaian hasil ni kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama, sebelum menuai. Yang kedua, semasa menuai. Dan yang ketiga, pasca tuai. Okey, pasca tuai ni bermaksud selepas. Jangan lupa, pasca tuai ni bermaksud selepas tuai. Okey, seterusnya kita tengok sebelum menuai. Okey, sebelum menuai, apa yang harus kita lakukan? Iaitu menentukan kaedah penuaian. Kaedah penuaian ni penting . Kaedah penuaian ni sangat penting bagi sesuatu perladangan yang berskala besar. Okey, dalam ni dia cerita menentukan kaedah penuaian yang akan digunakan, sama ada memetik, menggunakan tangan atau alatan atau mesin atau jentera penuai yang sesuai. Mengenal pasti indeks kematangan hasil tanaman. Okey, kaedah penuaian ni. Okey, kita tengok kaedah penuaian ni biasanya digunakan dalam pertanian, dalam perladangan yang berskala kecil. Biasanya kita memetik menggunakan tangan. Okey, tapi dalam skala besar kita terpaksa menggunakan mesin ataupun jentera penuai bagi memastikan masa digunakan semasa menuai cepat dan efisien. Okey, seterusnya kita tengok indeks kematangan. Apa yang dikatakan dengan indeks kematangan? Indeks kematangan ni adalah parameter yang digunakan dalam membuat anggaran peringkat kematangan yang sesuai bagi penuaian suatu tanaman. Okey, parameter. Parameter ni apa yang kamu faham tentang maksud parameter? Okey, parameter ni adalah satu sukatan ataupun satu satu had yang digunakan dalam membuat anggaran peningkatan kematangan yang sesuai bagi penuaian sesuatu tanaman. Okey, kita boleh bahagikan dia kepada 3. Kita ada kaedah fizikal, kita ada kaedah kimia dan kita juga ada kaedah fisiologi. Okey, sebelum kamu menuai sesuatu hasil perladangan, kita mempunyai 3 kaedah untuk menentukan kematangan tanaman. Yang pertama, fizikal. Fizikal ni biasa yang kita gunakan melalui penglihatan, iaitu warna kulit, saiz, bentuk dan juga daun. Yang ni semua sedia maklum. Kebanyakan para petani dia mengetahui. Okey, kaedah kedua kita menggunakan kaedah kimia, iaitu melakukan analisis kimia melalui ujian keasidan, menganalisis kandungan gula ataupun glukosa, kandungan kanji dan mengetahui pH. Biasanya para petani tidak menggunakan kaedah ini, sebab kaedah ini biasanya dalam industri. Okey, seterusnya kaedah fisiologi, melakukan pengiraan bilangan hari atau bulan selepas pokok bunga atau pokok
mulai berbunga atau diubah ke kawasan tanaman. Okey, biasanya yang ni, okey, kita tengok sebagai contoh lah, penanaman padi. Okey, penanaman padi ni biasanya kalau kita tengok penanaman padi ni, dia banyak variety banyak jenis. Okey, kita ambil variety CL220. Okey, biasanya penuaian dia, hasil tanamannya, kematangannya pada hari ke-95 selepas ditabur. Okey, itu adalah indeks kematangan bagi tanaman padi. Saya bagi contoh. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan indeks kematangan. Apa pentingnya indeks kematangan ni? Okey, menentukan strategi pemasaran. Okey, itu penting menentukan strategi pemasaran. Okey, harga suatu tanaman dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran. Okey, sebagai contoh senang. Okey, kita tengok tanaman cili, tanaman timun. Biasanya tanaman cili dan tanaman timun ni, harga pasaran akan meningkat pada hujung tahun. Okey, sebab apa? Pada hujung tahun, harga dua jenis tanaman sayuran dan sayuran berbuah ni meningkat sebabkan permintaan tinggi. Permintaan tinggi tu main ke mana? Permintaan tinggi tu biasanya kenduri kendara, jamuan, biasanya dibuat di hujung tahun ataupun hari-hari perayaan. Apabila permintaan banyak, penawaran kurang, harga biasanya akan meningkat. Okey, petani boleh merancang mengeluarkan hasil untuk mendapatkan harga yang premium. Maksudnya harga yang boleh menguntungkan para petani lah. Okey, menentukan kesesuaian waktu penuaian, mengelakkan hasil yang belum matang atau terlalu masak untuk dituai. Okey, seterusnya, pengurusan buruh dan sumber yang cekap. Petani boleh merancang operasi penuaian dan pengendalian supaya pengambilan tenaga buruh dan peralatan diurus dengan baik, kerana tanaman di Malaysia adalah bermusim. Biasanya tanaman di Malaysia ni adalah bermusim. Okey, sebagai asas pengelasan, asas pengasingan hasil mengikut kegunaan pasaran domestik dan juga pasaran ekspor, menentukan grade hasil tanaman. Okey, itu adalah kepentingan indeks tanaman. Okey, seterusnya semasa menuai. Okey, tadi sebelum ni semasa menuai. Okey, sayur-sayuran, kita tengok sayur-sayuran ni menggunakan alat atau jentera yang sesuai. Hasil diisi ke dalam bekas yang sesuai dan bersih. Okey, padi menggunakan tenaga pekerja sepenuhnya, memotong batang padi menggunakan sabit dan meleraikan padi dengan membanting. Itu kaedah yang tradisional. Okey, sekarang ni kaedah yang baru, kita guna apa? Menggunakan mesin jentuai, menyabit, mengikat, melerai, mengumpul padi dilakukan serentak. Okey, kelapa sawit memotong tandan secara manual buah matang menggunakan mesin pemotong buah kelapa sawit. Okey, biasanya mesin memotong buah kelapa sawit ni dalam industri dan perladangan yang berskala besar lah yang digunakan. Okey, koko, buah masak dipetik menggunakan alat tajam seperti scutter. Okey, menggunakan pisau bentuk sabit atau gunting tajam potong pada tangkai buah. Buah koko boleh dituai sepanjang tahun. Buah koko ni tidak bermusim Okey, lada hitam dipetik secara manual dengan mengguntingkan tangkainya. Tangkai buah dileraikan dan diasingkan dari bijinya menggunakan mesin pelerai. Bersihkan buah dari benda asing, daun dan tangkai. Biji buah direndam di dalam air mendidih selama 1 minit. Proses penceluran. Okey, itu adalah kaedah bagi lada hitam. Okey, pasca tuai sayur-sayuran. Okey, proses ni kamu kena ingat Okey, sayur-sayuran, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, mengumpul. Pasca tuai ni bermaksud selepas penuaian jangan lupa mengumpul. Selepas kita kutip, kita kumpul. Dia mesti mengumpul dulu. Mengumpul. Lepas tu proses.
Macam mana kaedah proses tu bergantung kepada jenis sayuran. Menggrade, okey, tengok kualiti, sama ada sayur tu daun dia berlubang ataupun tak berlubang, buah dia kecil ataupun besar bagi sayuran berbuah lah. Okey, selepas tu kita menyimpan. Lepas menyimpan, kita mengiklan. Tujuannya untuk menjual lah. Lepas tu membungkus, seterusnya menjual. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kaedah pasca tuai sayur-sayuran. Okey, untuk memudahkan ingat, okey, cikgu buat satu urutan yang mudah kamu ingat. Okey, mengumpul ni kita ambil gerai Pak Abu guna yeast, ikan buat jus. Okey, sekali lagi ya. Gerai Pak Abu guna yeast, ikan buat jus. Okey, tu senang memudahkan kita untuk mengingat. Okey, manakala kalau kita tengok pasca tuai jagung, sama saja sebenarnya, membungkus, mengiklan, menyimpan dan juga menjual. Dia ada beza sikit, tapi biasanya yang keluar adalah sayur-sayuran. Okey, kelapa sawit, proses BTS dimasukkan dan disterilkan. BTS dimasukkan ke dalam mesin pengilang. BTS tu adalah buah tandan. Okey, buah sawit diperah dalam mesin, minyak sawit mentah, proses penapaian dan juga produk hiliran. Okey, adalah pasca tuai kelapa sawit. Okey, pasca tuai bagi padi, penggradan, pengeringan, penyimpanan. Okey, padi digrade mengikut kandungan kelembapan, ketulinan dan mendasing. Ketidakmatangan beras yang berkapur dan beras hancur. Lepas tu pengeringan mengurangkan kadar kelembapan menjadi untuk tahap keselamatan semasa penyimpanan. Penyimpanan menggunakan bekas kontena kapasiti 1 tan untuk 6 hingga 12 bulan di bawah suhu kering dari 5 darjah Celsius. Okey, pasca tuai bagi koko, pengumpulan buah, pembelahan, fermentasi, pengeringan. Pengumpulan buah yang siap dituai dikumpul berhampiran jalan ladang bagi memudahkan proses pengangkutan. Pembelahan, okey, membelah buah dengan belakang parang untuk memecahkan buah koko, asing biji koko dari kulitnya. Okey, belakang parang. Sebab apa kita guna belakang parang? Kita mengelakkan daripada biji koko tu rosak. Okey, fermentasi, menyimpan buah koko untuk mengurangkan kemasaman biji koko kering dan meningkatkan mutu perisa koko. Simpan selama 5 hari. Pengeringan, mengeringkan sehingga kandungan kelembapan menjadi 6 hingga 7%. Okey, itu bagi koko. Okey, kaedah penyimpanan hasil. Okey, kaedah penyimpanan, macam mana nak menyimpan? Okey, sayur-sayuran menggunakan pendingin udara dan pendingin air. Okey, pendingin udara ni biasa kita tengok dekat market, dekat kedai yang menjual sayur-sayuran. Okey, padi, anyaman buluh pelepah kelapa dan kontena untuk padi yang ditanam secara komersial. Jagung disimpan dalam guni ataupun bakul plastik. Koko disimpan dalam guni yang diletakkan di atas para kayu. Lada hitam dimasukkan ke dalam beg plastik. Kelapa sawit dibawa terus ke kilang untuk proses memerah minyak mentah pada kelapa sawit tersebut. Okey, pemantauan kualiti hasil tanaman. Okey, pemantauan. Apa yang kita perlu pantau pada hasil kualiti tanaman tu? Okey, yang pertama kita tengok adalah
kelembapan. Kita kena pastikan kelembapan hasil tanaman tu bergantung kepada jenis tanaman. Okey, suhu pengudaraan dan juga tempoh penyimpanan. Okey, ada setengah tanaman ataupun sayuran tu dia bergantung kepada suhu. Okey, pengudaraan, macam mana pengudaraan dibekalkan, diberikan kepada hasil, tempoh penyimpanan. Okey, seterusnya kita tengok kelembapan. Kandungan air di dalam udara. Kelembapan yang sesuai untuk sayuran adalah 90 hingga 95% dan 12% hingga 14% untuk bijirin. Okey, ingat tu, kelembapan yang sesuai bagi sayuran adalah 90% hingga 95%. Manakala bagi bijirin adalah 12% hingga 14%. Kelembapan rendah, kelayuan dan kekeringan daun. Tu biasanya sayur-sayuran ni kalau dijual di pasar, para peniaga tu dia akan sembur dengan air. Sentiasa dia nak memastikan sentiasa sayur tu dalam keadaan kelembapan. Okey, kelembapan yang tinggi, pertumbuhan kulat dan bakteria. Okey, kalau bagi bijirin contohnya padi, apa lagi bijirin, jagung. Kalau kelembapan terlalu tinggi, dia akan menyebabkan pertumbuhan kulat dan bakteria pada padi tersebut. Okey, pada bijirin tersebut. Okey, suhu penyimpanan 1 hingga 2 darjah Celsius. Suhu terlalu rendah, pembekuan dan merosakkan sayuran. Okey, sayuran biasanya kalau penyimpanan biasalah kita beli sayur, kita letakkan di dalam peti ais di bahagian bawah sekali. Okey, suhu tinggi, hasil tanaman layu. Suhu sesuai rendah mengurangkan kadar respirasi, melambatkan proses penuaian dan pematangan hasil. Okey, pengudaraan. Ruang penyimpanan memerlukan udara yang baik. Okey, itu penting . Ruang penyimpanan memerlukan udara yang baik. Udara lembab perlu disedut keluar dari ruang penyimpanan. Peningkatan suhu boleh menyebabkan biological heating, pertumbuhan bakteria, kulat, serangga dan hama berlaku. Udara kurang baik menyebabkan kelompokan bijirin dan pertumbuhan kulat. Itu pengudaraan tu sangat penting sebenarnya. Tempoh penyimpanan dipengaruhi oleh kelembapan bandingan dan suhu. Bergantung kepada jenis tanaman . Penyimpanan ni dia bergantung pada jenis tanaman ataupun bijirin yang disimpan. Bijirin yang disimpan dengan kelembapan yang betul menjadikannya dormant, dalam keadaan metabolisme tidak aktif. Okey, merencatkan respirasi anaerobik yang menyebabkan tiada proses peleraian. Okey, bijirin dalam kelembapan tinggi menyebabkan respirasi berlaku dan merosakkan bijirin serta berbau apa. Okey, setakat tu faham tak? Okey, dia ada tempoh penyimpanan, pengudaraan, kita dah belajar tadi, suhu, kelembapan. Okey, faktor yang mengekalkan kualiti hasil tanaman kita ada 4. Okey, kelembapan, suhu, pengudaraan, tempoh penyimpanan. Okey, kaedah penyimpanan hasil. Okey, kena ingat semua tu. Okey, bagi pasca tuai koko, pasca tuai selepas penuaian, pengumpulan buah, pembelahan, fermentasi, pengiringan tu kamu kena ingat . Okey, bagi padi, penggredan, pengeringan, penyimpanan. Okey, bagi kelapa sawit dia ada 4, dia ada 7. Okey, pasca tuai jagung. Lepas tu pasca tuai sayur-sayuran. Okey, boleh ingat tak cikgu ajar ni? Okey, semasa menuai, apa perlu dilakukan? Kepentingan indeks kematangan ni kamu kena ingat, baca elok. Okey, lepas tu apa dia yang dikatakan indeks kematangan? Dia punya apa maksud indeks kematangan tu kamu kena faham . Tengok. Okey, sebelum menuai, apa dia?
Okey, penuaian hasil ada kita bagi kepada 3. Okey, penuaian, apa maksud penuaian? Memetik, mengutip, memungut hasil tu kamu kena ingat lah. Okey, itu adalah tajuk hari ini yang kita belajar, iaitu unit 4.3 penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Okey, kamu boleh tengok latihan, siapkan latihan yang cikgu berikan. Okey, dalam buku modul tu 2.3 penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Okey, tengok 2.3 penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Okey, situ ada latihan kamu buat bagi siap. Okey, cikgu rasa setakat ni kelas untuk hari ini. Dan tajuk untuk hari ini, insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okey, harapan cikgu semoga kamu dapat menyiapkan semua latihan yang cikgu berikan dan memberi tumpuan terhadap pembelajaran kamu, PDPR kamu di rumah. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.